wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alim. Wabika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 27 hari bulan 6 2023. Pengajian pukul 10.35 malam, iaitu sambungan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kita sampai kepada tajuk yang ke-28. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Lisa dari Sabah, Kak Syafiqah dari Bukit Beruntung ya. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya teruskan, tulisan jelas tak? Dekat skrin masing-masing, jelas tak? Apa ni? Kitab tu? Nampak jelas insya-Allah ya. Kalau tak jelas boleh besarkanlah. Kalau siapa tak pandai nanti boleh belajarlah lepas ni dengan anak aku, dengan siapa ke. Okey. Kita terus buka ya. Tajuknya Islamu Malikil Habasyah. Islamnya Raja Habasyah. Ibu ayah, siapa dia Raja Habasyah ni? Siapa nama dia? Siapa dia Raja Habasyah? Najasyi ya, namanya Najasyi ya. Ini kisah apa ni? Ini kisah yang para sahabat pergi ke Habsyah ni. Buat apa pergi Habsyah ni? Macam mana orang Raja Habsyi tu, Raja Habsyah, Najasyi boleh Islam pula ni? Kenapa? Kerana ada 100 orang sahabat lelaki dan perempuan pergi ke Habsyah sebagai hijrah yang kedua. Hijrah pertama ke Habsyah 3 bulan, kemudian balik, ingatkan Islam dah tersebar tapi berita palsu. Kemudian Nabi perintahkan sesiapa yang mampu untuk hijrah lagi ke Habsyah kali kedua, kerana di sana mereka akan dapat perlindungan daripada Raja Habsyah, iaitu Najasyi. Okey. Ketika mana para sahabat dalam 100 orang itu pergi ke Habsyah, adakah Najasyi ketika itu telah pun beriman? Telah pun masuk Islam? Ketika itu belum lagi. Betul Kak Syafiqah ya, ketika itu belum lagi. Okey. Lamma alimat Quraisyun, tatkala alimat telah mengetahui Quraisyun oleh orang Quraisy, bihijratil muslimin ilal Habasyah, dengan hijrahnya orang-orang Islam, dengan penghijrahan orang-orang Islam ke Habasyah, maknanya penghijrahan kali yang kedua. Arsalu rajulaini, mereka orang Quraisy mengutuskan dua orang, iaitu pertama Amru ibn al-As dan Ammarah ibn al-Walid bin al-Walid. Waqad qala lin Najasyi, kedua mereka ketuanya Amru bin al-As. Ibu ayah, Amru bin al-As ni Islam ke tak Islam ni? Ada tak sahabat nama Amrul As? Ada tak? Biasa dengar tak sahabat nama Amrul As? Ibu ayah.
Dia antara sahabat yang masyhur. Ketika itu belum Islam. Betul Haji Haidir. Ketika itu dia belum Islam. Kenapa dipilih Amrul As dan juga Amarah bin Al-Walid? Kenapa antara ramai-ramai Quraisy, kenapa Amrul As ini, khasnya Amrul As ni, kenapa dipilih dia? Pertama, kerana dia di antara yang paling cerdik, yang paling pandai berbahas, yang paling cerdik. Itu di antara sebab. Sebab dia dipilih oleh orang Quraisy untuk bertemu Najasyi supaya orang Islam tu dapat dibawa balik dan diseksa dekat Mekah. Antara sebab dipilih, pertama, dia ni memang fasih. Dia ni memang fasih, dia ni memang mahir dalam berdebat, mahir dalam berhujah. Sebab kedua, kerana sebelum Islam, sebelum Islam, dia yakni Amrul As ini memang dah berkawan dengan Najasyi, memang kawan, betul. Dia baik dengan Najasyi, Haji Aidil, betul. Dia baik dengan Najasyi. Dia berkawan dengan Najasyi dah lama. Jadi untuk jumpa Najasyi sebagai kawan lama, memang dia orang yang paling layak lah. Diutus oleh orang-orang Quraisy. Yang ketiga, kenapa? Kerana dia ada adik-beradik nama Hisham bin Al-As. Dia ada adik-beradik seorang lagi nama Hisham bin Al-As. Hisham ini dah masuk Islam dan Hisham ini juga termasuk para sahabat yang berhijrah ke Habasyah kali kedua. Jelas tak sebab-sebab ni? Ada berapa sebab yang saya sebut tadi? Dia dipilih oleh orang Quraisy untuk jadi wakil Quraisy berunding dengan Najasyi, bawa balik orang Islam. 3 sebab, bagus Ibu Maimunah. Pertama, kerana dia yang paling mahir, paling bagus, paling pandai dalam berdebat. Yang pandai bercakap. Yang kedua, ada hubungan baik dengan Najasyi. Ketiga, kenapa dia dipilih? Kerana ada adik-beradik dia bernama Hisham bin Al-As yang dah masuk Islam dan ikut para sahabat pergi ke Habasyah. Dia nak bawa balik adik-beradik dia kerana daripada dia adik-beradik dia dah sesat, dia nak selamatkan adik dia. Konon-kononnya macam tu. Okey, sebelum saya teruskan, siapa dah salin 3 poin tadi, komen dah. Siapa dah salin dalam nota masing-masing, tasirah masing-masing, komen dah. Ibu ayah jangan dengar saja. Salinlah ibu ayah ya. Dengan dengar saja, rugilah kalau dengar saja. Okey. Ibu ayah yang dirahmati, bagus, ibu ni dah pada ya, masya-Allah ya, masya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey. Qala wa qad, tengok nota kaki bawah ni ya. Wa qad qala lin Najasyi. Yang belajar bahasa Arab dengan saya tengok. Mereka berdua telah berkata, fi'il madhi kan tambah alif ni. Wa qad qala, mereka berdua telah berkata lin Najasyi, kepada Najasyi, ayyuhal malik, wahai raja, qad dakhala fi biladika ghilmanun minna sufaha. Telah masuk ke negara engkau ni, negara Habasyah ni, para pemuda ataupun orang-orang Islam, minna, daripada kami, sufaha, yang bodoh. Ibu ayah tengok ya, mereka, waalaikumsalam Ibu Sarianti, mereka menghina. Ibu ayah, mereka menghina. Mereka menghina para sahabat. Cakap, gelarkan, wahai Najasyi, yang masuk dekat Habasyah sekarang ni sebenarnya orang-orang bodoh daripada kami. Orang bodoh, orang-orang yang akal tak panjang, lari dari Mekah, tinggalkan agama nenek moyang. Dah tinggalkan agama nenek moyang. Mereka juga tak mengaku Isa tu sebagai anak Tuhan. Dia kata Isa tu bukan anak Tuhan. Macam itulah lebih kurang ya. Habis-habisan merendah-rendahkan para sahabat yang hijrah tu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Baca lagi. Faraqu dina qaumihim. Mereka telah memecah belahkan agama kaum mereka, iaitu agama menyembah berhala lah. Wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta. Dan mereka ni dah buat bid'ah. Mereka bawa agama yang kami pun tak tahu, engkau pun tak tahu agama yang dia bawa ni.
wa qad ba'atsana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abna'i a'mamihim wa 'ashiratihim litaruddahum 'alaihim. Apa kata Amr bin As ketika itu? Para pemuka kaum kami, para pemuka kaum kami dan juga kaum mereka, iaitulah dia daripada mereka yang apa ni hijrah ke negara engkau ni, mereka ni bukan orang lain. Mereka adalah anak-anak kepada pemimpin kami, anak saudara pemimpin kami, keluarga pemimpin kami, keluarga orang Quraisy, keluarga kami juga. Jadi kami datang ini sebagai wakil nak bawa mereka balik kepada keluarga mereka. Siapa kata ni? Amr bin As dengan Ammarah bin Al-Walid yang kata. Okey. Faqala lahum an-Najashi, kata Najashi, la uslimuhum hatta ad'uwahum wa as'alahum. Kata Najashi, aku tak akan serahkan. Aku tak akan serahkan sehingga aku panggil mereka, aku tanya mereka dulu. Jadi, kena tak dengan apa yang Nabi kata? Nabi kata sebelum sahabat-sahabat hijrah, pergi kamu ke Habasyah kerana di sana ada raja yang adil. Betul tak Nabi kata, ibu ayah? Sedangkan, ibu ayah nak tahu tak? Najashi ni pasal dia rapat dengan Amr bin As, dah kenal lama. Amr bin As tahu apa dia hadiah yang Najashi suka. Siapa tahu Najashi suka apa? Najashi dia suka kulit-kulit binatang dari negara Arab. Najashi suka kulit-kulit binatang dari negara Arab. Maka mereka telah bawa kulit-kulit binatang, kulit kambing, kulit unta, kulit lembu, kan, yang telah dihias cantik lah, dibawa untuk dihadiahkan pada Najashi. Tapi ibu ayah, sebelum mereka jumpa Najashi, mereka telah jumpa dulu dengan para pemuka Habasyah dulu. Dia punya menteri-menteri, pembesar-pembesar dah jumpa dulu, bagi rasuah, bagi hadiah dulu dekat para pembesar Habasyah. Bila bagi rasuah, dah bagi hadiah dulu, apa jadi pada hati-hati para pembesar Habasyah? Hati mereka dah rasa cenderung kepada orang-orang Quraisy lah, cenderung kepada dua orang wakil tadi, cenderung kepada Amr bin As, cenderung kepada Ammarah bin Al-Walid. Kenapa? Pasal apa cenderung ibu ayah? Pasal dah kena rasuah. Jelas tak jalan cerita? Sebelum saya teruskan, jelas tak? Mereka jumpa dulu dengan pemuka-pemuka dulu, bagi rasuah dulu sebelum jumpa Najashi, supaya ada yang backup mereka nanti. Masya Allah. Tapi ibu ayah, Najashi ni dia adil, dia tak nak dengar sebelah pihak. Dia bukan jenis dengar sebelah pihak, dan dia tak makan rasuah. Ya. Najashi kata, aku takkan serahkan mereka sehingga aku dengar dulu, aku panggil mereka dan aku dengar apa yang mereka nak bagi tahu. Yelah, dengar sebelah pihak aja mana boleh. Dengar sebelah pihak kita terus hukum. Ni yang banyak berlaku ni. Dengar cerita buruk orang, terus kita pegang cerita buruk tu. Padahal tak dengar daripada tuan punya badan. Banyak tak berlaku macam tu ibu ayah? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Najashi sebagai pemimpin yang adil, walaupun Amrul As itu kawan dia, tapi dia adil, dia nak dengar daripada mulut sahabat sendiri. Ibu ayah yang kita teruskan ibu ayah yang dimulakan Allah. Falamma da'ahum wa sa'alahum qala lahu Ja'far bin Abi Talib. Okey, bila dia dah panggil orang Islam dan dia bertanya pada mereka, siapakah tukang cakap orang Islam? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib iaitu sepupu Nabi SAW, adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Ayyuhal ibu ayah tengok sebelum saya teruskan. Ibu ayah, Ja'far bin Abi Talib ni Nabi ke? Dia bukan Nabi. Dia adalah sahabat. Dia tak dapat wahyu. Tapi ulama sirah bagi tahu, oleh kerana dia ini, Ja'far bin Abi Talib ini satu orang yang benar dengan Nabi,
dia benar dengan apa yang Nabi sampaikan, maka ketika mana dia berdakwah, dia menyampaikan dakwah ni, Allah bagi dia cara bercakap tu hampir sama dengan seorang Nabi bercakap. Dia bukan Nabi, tapi cara dia menjawab tu hampir sama dengan seorang Nabi yang diberikan kebijaksanaan. Jadi buaya, dan Allah Ta'ala bagi dia percakapan yang sesuai dengan masa dan suasana. Ayat Quran ada banyak ayat Quran, tapi dia sampaikan pada Najasyi ayat Quran yang kena dengan topik, yang kena dengan situasi. Dia tak cerita pasal hukum hakam ke apa ke, dia cerita, dia sampaikan ayat Quran yang Najasyi bila dengar tu dia boleh faham. Okey, kita teruskan. Kunna ahla jahiliyatin na'budul asnama. Kunna, dulu kami ni, wahai Najasyi, dulu kami adalah orang jahiliyah. Kami sembah berhala, na'kulul maitah, kami makan bangkai, wa na'til fawahish, kami berzina, wa naqta'ul arham, kami putuskan silaturahim, wa nasi'ul jiwar, kami menyakiti jiran, wa ya'kulul qawiyyu minad dha'ifa, orang yang kuat membuli orang yang lemah, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, hinggalah Allah Ta'ala mengutuskan seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu, na'rifu nasabahu wa sidqahu, kami tahu nasab dia, wa sidqahu, dan benarnya dia, wa amanatahu, dan amanahnya dia, wa ifafahu, dan kesucian dirinya, fada'ana li tauhidillah, dia iaitu Nabi Muhammad, orang yang dianggap sebagai penipu itu, dia telah mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, wa alla nusyrika bihi syai'an, dan supaya kami tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan barang satu apa pun, wa nakhla'a ma kunna na'budu minal asnam, dan dia mengajak kami supaya kami tinggalkan sembahan berhala, wa amarana bisidqil hadis, dia mengajarkan kami, menyuruh kami bercakap benar, wasilatar rahmi, dia mengajak kami, memerintahkan kami menghubungkan silaturahim, wa husnal jiwar, dia mengajak kami untuk berbuat baik pada jiran, wal kuffa anil maharim, dan dia mengajak kami untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, wad dima, dan menumpahkan darah, wa nahana anil fawahish, dan dia menghalang kami, menegah kami daripada berbuat benda-benda yang keji, wa qaulaz zur, dan bercakap dusta, wa akla malil yatim, dan makan harta anak yatim, wa amarana bis salati was siyam waz zakati wal hajj, wa bis salati was siyam waz zakati wal hajj, dia memerintahkan kami untuk puasa, untuk sembahyang, puasa, zakat, haji. Fa amanna bihi wa saddaqnahu, maka kami pun beriman dengannya dan kami membenarkannya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ibu ayah, kalau tak dapat tadi tu, nanti boleh dengar balik rakaman. InsyaAllah boleh ya. Jadi ibu ayah semua, itu yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Saya nak tanya semua, ketika Ja'far kata ni, radhiyallahu anhu, ada tak Amr bin As mencelah? Ada tak dia mencelah kata tipu? Ada tak? Jawapannya tak ada. Kenapa tak ada? Kerana Amr bin As, okey, bagus Surah Haji Hadir. Masa tu belum difardukan puasa, belum difardukan zakat. Jadi puasa yang ada adalah solat yang ada adalah solat yang Nabi buat. Belum fardu lagi. Zakat yang ada maksudnya sedekah sunat biasa. Okey, zakat tu kat sini maksudnya ulama beritahu masa ni sedekah yang wajib dan sebagainya. Jelas je ya, masa tu belum ada lagi. Cuma kefarduan tu dah ada pada Nabi SAW dan para sahabat melihatnya. Haji Hadir insya-Allah, maksudnya belum fardu atas sahabat. Tapi Nabi dah buat dulu dah.
InsyaAllah ya. Cuma yang Nabi suruh, masa tu dah boleh kita banyakkan sedekah sunat macam ni lah, insyaAllah ya. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah, kenapa mereka tak pertikaikan? Kerana semua orang Quraisy tahu semua sifat yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Talib ini betul tak ada pada Nabi. Ibu Ayah, betul tak semua yang sahabat sebut ni memang ada pada Nabi dan bukan satu pembohongan. Itu makruf. Semua orang Mekah tahu. Apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Talib, semua orang Mekah tahu dan seorang pun tak boleh nak dustakan. Pasal tu Amr bin As, dia diam. Dia tak boleh nak hujah apa-apa kerana memang Ja'far bin Abi Talib sedang bercakap yang betul. Masya Allah, tabarakallah Ibu Ayah ya. Dah habis pukul 11. Tapi kalau ni boleh tambah masa sikit tak Ibu Ayah? Kalau tak cukup ni, boleh tak saya tambah masa sikit? Kalau katakan pukul 11 tak habis lagi, bolehlah insyaAllah ya. Macam kejap sangat ya. InsyaAllah Ibu ya. Okey, kita teruskan. Kejap ya. Allah terpadam pula. Okey. Sekejap ya. Okey. Bihadaya. Okey, dua orang tadi bihadaya dengan hadiah-hadiah. Talaban minhu ay yarudda man hajara minal muslimin. Talaban dalam keadaan ataupun kerana mereka nak minta daripada Najasyi untuk memulangkan orang yang berhijrah daripada orang-orang Islam. Orang Islam yang berhijrah kali kedua ke Habasyah, dua orang wakil Quraisy tadi datang supaya mereka semua dipulangkan balik oleh Najasyi. Fa'aban Najasyi taslimahum fa'aba, maka Najasyi pun enggan untuk menyerahkan orang-orang Islam. Ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Talib bihaqiqatid dinil Islam. Selepas Ja'far bin Abi Talib menerangkan hakikat agama Islam tu macam mana, sebagaimana yang telah diterangkan tadi oleh saya baca terjemah tadi ya. Wa qara'a alaihi awwala surati Maryam. Dan setelah mana Ja'far bin Abi Talib membaca awal surah Maryam, sebagaimana tadi yang saya sebut Ibu Ayah, kenapa dipilih surah Maryam? Oh, tadi tak ada baris. Yang tadi tu nota kaki Haji Haidir. Tadi tu nota kaki, tengok macam buku saya ni. Ini dia matan. Tadi saya baca nota kaki dia. Ni matan tadi sikit tu. Ini nota kaki. Lupa Haji Haidir nanti insya-Allah kalau saya kuliah dekat surau Haji Haidir, ingatkan saya bawa buku ni untuk Haji Haidir insya-Allah ya. Masya-Allah. Ini untung kalau saya kuliah dekat surau Ibu Ayah jemput saya. Boleh saya bawa sekali. Okey Haji ya. Kita teruskan balik. Okey. Sorry. Kenapa pilih surah Maryam? Kerana surah Maryam ada kisah pasal Maryam. Maryam tu siapa Ibu Ayah? Ibu Ayah, Maryam tu siapa? Siapa Maryam? Mak siapa? Mak Nabi Isa alaihissalam. Maryam, mak Nabi Isa, Isa bin Maryam. Mak Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukankah menjadi sesuatu yang dipandang tinggi oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian? Najasyi dia Kristian. Pasal tu Ja'far bin Abi Talib pilih baca surah Maryam. Jadi bijak tak Ja'far bin Abi Talib? Bijaklah, Allah Ta'ala bagi seolah-olah macam dia ni bukan Nabi, tapi Allah bagi kebijaksanaan seperti seorang Nabi pada ketika itu. Ya. Teruskan lagi. Faraja'a khaibaini. Okey. Sebenarnya Ibu Ayah, ini ringkasan ni. Faraja'a khaibaini, mereka berdua pun pulang dalam keadaan putus asa. Tapi sebenarnya kalau ikut sirah, lepas
Ja'far bin Abi Talib baca awal surah Maryam ni, kemudian Najasyi kata, okey, aku tak akan serahkan mereka semua. Aku tak akan serahkan mereka semua. Okay, ambil balik semua hadiah-hadiah engkau ni. Lepas tu, besoknya Amr bin As dah berazam, aku akan cakap satu benda, satu rahsia yang kalau Najasyi dengar ni, mesti dia akan tak puas hati dengan orang Islam. Apa dia? Besoknya Amr bin As dia cakap pada Najasyi, wahai Najasyi, wahai tuanku, nak tahu tak mereka kata pada Isa alaihissalam, pada Isa apa yang bukan pegangan Tuan. Dia kata Isa tu hamba Allah, bukannya anak Allah, dia hamba Allah Taala. Siapa kata? Amr bin As kata. Maka Ja'far bin Abi Talib pun baca ayat-ayat mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ya, bagaimanakah Nabi Isa tu dari mana dan sebagainya. Ibu ayah, lalu apa kata Najasyi? Najasyi kata, apa yang kau sampaikan dan apa yang ada pada aku datang daripada asal yang sama dan tak keluar pun daripada batas tongkat yang aku pegang ni. Maksudnya apa? Sama sumber dia, sama asal dia, dan apa yang Quran itu sifatkan sama dengan apa yang aku faham. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. Nampak tak bijaksananya Najasyi kat situ dan juga bijaksananya Ja'far bin Abi Talib. Wa aslaman Najasyi pun masuk Islam. Wa man ma'hu minal qissisin warruhban fi dhalikal waqti. Dan juga qissisin warruhban, maksudnya para pendeta ahli kitab ada bersama dengan dia pun masuk Islam sama. Tahun yang ke-7 kenabian. Fa'anzalallahu fahaqihim, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Kalian pasti akan mendapati yang paling hampir kasih sayang dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang kata kami Kristian, kami Nasrani. Pasal apa? Kerana orang Kristian ini ada golongan sisin dan ruhban ahli kitab dan mereka tak sombong. Jadi ibu ayah, orang Kristian tak sombong. Yang sombong siapa? Siapa yang sombong ibu ayah? Cuma dia sesat. Sesat kerana dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Dan Jibril juga Tuhan, Ruhullah. Ibu ayah, siapa yang Allah murka? Yahudi Allah Ta'ala murka. Tapi waladhdallin, yang sesat orang-orang Kristian. Yahudi sombong, betul Haji Adik, Yahudi sombong. Jadi orang-orang Kristian tak sombong. Masya Allah ya. Last, satu lagi, sikit lagi. Summa matan Najasyi fasalla alaihi rasul. Kemudian Najasyi pun meninggal, tak tahu tahun berapa, saya lupa. Fasalla alaihi rasul, Nabi sembahyang jenazah ke atas Najasyi. Sembahyang ghaib ya. Lamma a'lamahu Jibrilu biwafatihi, tak kala Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi akan kewafatan Najasyi. Wa hadha aslu salatil janazati 'alal ghaib. Inilah ada asal sembahyang jenazah ghaib. Ibu ayah, seronok tak cerita malam ni sirah? Seronok tak kita belajar sirah malam ni? InsyaAllah tabarakallah kita dapat belajar macam mana kisah Islamnya Najasyi. Sirah Nabi ni ibu ayah, kalau kita belajar betul-betul mungkin sampai 100-200 kelas kita belajar sirah ni. Setengah jam tak cukup ni sebenarnya. Tapi tak apalah ibu ayah. Yang penting buku nota tu pastikan ada satu untuk sirah saja. Untuk sirah saja, tulis pun penting. Jadi kalau ibu-ibu yang ada dekat Bukit Beruntung, dekat dengan Akademi Al-Miftah, kalau nak belajar sirah daripada awal balik belajar sirah,
dekat Akademi Al-Miftah secara percuma dekat office saya, kena maklumkan pada saya cepat, segera. Kalau ramai nak, saya akan adakan kelas sirah percuma dekat Akademi Al-Miftah Bukit Beruntung. Setakat itu saja Ibu Ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.